Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Hari ini kita nak sambung muka surat 21 buku teks Sains KSSR tahun 6. Okey, jom kita tengok. Tajuk hari ini tajuk baru lagi iaitu bab 3 mikroorganisma. Okey, menarik tajuk ni. Tajuk ni dia agak panjang sebenarnya. Kita perlu menyentuh beberapa topik subtopik yang menarik. Tapi kita akan tengoklah, saya akan bincangkan dulu mana yang saya mampu untuk kali ni, okey. Jadi mikroorganisma popular tajuk tahun ni sebab kali ni dia ada kena mengenalah dengan virus sekarang kan. Tahukah kamu cara membuat roti? Macam mana nak buat roti? Selalu beli roti je kan. Dalam buku tahun 6 ni dia ada tunjuk cara nak buat roti. Mari kita lihat. Campurkan semua bahan di atas ke dalam mangkuk adunan. 250 gram tepung gandum, 100 ml air suam, mangkuk 15 gram yeast kering, 2 sudu besar gula dan sedikit garam. Okey, tengok betul-betul gambar dia. Boleh buat kat rumah. Okey, uli adunan sehingga menjadi dough yang lembut. Kita masukkan semua air suam bagai semua tu, kita uli. Bila dah jadi dough yang lembut, okey, tutup adunan roti dengan tuala bersih dan biarkan selama sejam. Bila dah siap, kita dah gaul-gaulkan sampai lembut, kita tutup dengan kain tuala yang bersih. Okey, mesti tuala yang bersih. Kemudian awak tengok lepas 1 jam awak tahu apa jadi. Nampak? Dia punya dough roti tu dia dah naik mengembang. Okey. Tak percaya, cubalah buat. Okey, berdasarkan situasi di atas, apakah yang kamu dapat perhatikan selepas sejam? Apa yang kita dapat perhatikan tadi jawapannya? Adonan roti telah mengembang. Adonan roti telah mengembang. Bagaimanakah adonan roti tersebut mengembang? Macam mana dia mengembang? Jawapan dia apa? Adonan roti mengembang kerana apa? Kerana yeast sedang bernafas. Ataupun adonan, itulah jawapan dia. Adonan roti mengembang kerana yeast bernafas. Sebenarnya yeast bernafas tu dia kembang. Apakah mikroorganisma yang digunakan dalam pembuatan roti? Apa yang kita guna dalam mikroorganisma tadi ni? Kita guna apa? Yeast. Kita guna yeast sebenarnya. Jadi jawapan dia adalah mikroorganismanya adalah yeast. Okey. Adakah mikroorganisma ini memberi faedah kepada kita? Beri faedah ke mikroorganisma ni? Bukan biasa kalau mikroorganisma ni macam kuman-kuman ni biasa dibahaya ke? Ini bukan kuman. Ini adalah mikroorganisma yeast. Dia adalah berfaedah. Jawapan dia kenapa adakah memberi faedah? Ya. Kerana ia membantu manusia membuat roti. Ataupun ya, kerana ia diperlukan untuk membuat roti. Itu jawapan dia. Tolong dengar betul-betul. Dan kalau nak jawab, boleh jawab nanti dengan mudah. Okey, soalan yang muka surat yang ke-22. Hidupan seni. Saya sebut tadi mikroorganisma. Mikroorganisma. Apa benda mikroorganisma tu? Tu kawan dia tanya. Anak murid dia tanya. Mikroorganisma tu apa, cikgu? Mikroorganisma ini ialah hidupan seni. Dapatkah kamu melihat mikroorganisma? Dia tanya. Dapat, cikgu. Yang bergerak-gerak ni ke? Dia tengok pakai mikroskop. Baru dia nampak kan. Sebenarnya mikroorganisma ni, apa itu mikro? Mikro ni maksud dia sangat halus. Halus sangat. Kalau dalam fizik, mikro ni maksudnya 10 kuasa negatif 6. Maksudnya 0.0000. Banyak tak, yalah tak faham kan. Okey, mikro maksudnya sangat halus dan tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Mata kasar tu apa? Mata kasar ni maksudnya kalau kita tengok depan mata kita tak nampak. Depan mata kita kena pakai mikroskop. Manakala organisma pula bermaksud hidupan. Jadi mikro benda halus, organisma tu benda hidup lah. Manusia ni pun organisma juga. Jadi mikro tambah organisma dia jadilah mikroorganisma. Mikroorganisma ialah hidupan seni yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Okey, hidupan seni tu bukannya pendidikan seni tak, bukan. Hidupan seni tu maksudnya yang kecil lah, yang halus sangat tak nampak. Mikroorganisma terdapat di sekeliling kita. Ada banyak mikroorganisma. Tak percaya awak tengok tangan awak, tepi tangan awak, meja awak tu semua. Ada mikroorganisma tu. Awak tak perasan je. Terdapat beberapa jenis mikroorganisma. Macam mana rupa bentuk dia? Okey. Dekat tahun 6 ni kita akan belajar 5 jenis ataupun 5 kumpulan mikroorganisma. Ni yang pertama. Nama dia. Saya tak pasti cikgu awak sebut fungi ke, fungi ke. Saya sebut fungi lah. Kalau salah yang sebut tu, ikutlah yang awak biasa yang mana. Okay, fungi. F-U-N-G-I, fungi. Saya sebut. Fungi ialah yang boleh dilihat dengan mata kasar. Iaitu
Kulat. Kulat biasa orang nampak kat roti. Kalau roti dah rosak kan, ada kulat kan. Kuning-kuning, hijau-hijau ke kadang hitam-hitam kan. Contoh dia adalah yeast, muka dan penicillium. Yeast, muka dan penicillium hanya boleh dilihat menggunakan kanta pembesar dan mikroskop. Ni contoh. Yeast, muka. Tak tahulah sebutan macam mana, tapi saya sebut muka. Yeast, muka dan penicillium. Ni contohnya. Kalau awak buka dalam buku teks awak, nanti awak nampak disambung dengan buku surat sebelah. Penicillium tu. Ni contoh ni. Ni kumpulan fungi. Okay. Kita cuma boleh lihat kalau kita pakai kanta pembesar dan mikroskop saja. Kalau kita tengok depan mata, kita tak nampak. Kalau contoh kalau kat roti tu, tu kita boleh nampak lah. Tapi kita kena dekat-dekat lah. Kalau tak, kita nampak hitam-hitam je. Kan? Okay, seterusnya, kumpulan yang kedua. Protozoa. Protozoa. Protozoa ni hidup dia dekat dalam tempat yang ada air. Contohnya dekat kolam, kat tasik, kat sungai kan. Contoh haiwannya, mikroorganisma dia adalah Paramecium. Tu yang kat atas ni Paramecium macam slipper Dan Amoeba. Amoeba ni macam gini, macam telur tapi dia macam penyek sikit lah. Okay. Kalau saya tak pastilah, kadang-kadang kita duduk kat tepi kolam kan, kita nampak macam ada benda gerak-gerak. Tapi kita tak nampak kan apa benda kan. Jadi mungkinlah benda-benda ni. Saya pun tak pastilah kan, sebab saya tak pernah test lagi. Awak nanti kalau kat sekolah, awak boleh test, ambil air kolam, letak dalam mikroskop. Cuba tengok. Kan? Seterusnya, alga. Okay, tadi untuk protozoa, kita tahu dia hidup di kawasan berair. Ingat protozoa, kawasan berair. Okay? Okey, saya ulang balik semula tadi fungi, saya betulkan sikit. Fungi ni kita biasa boleh lihat dengan mata kasar, tapi kulat saja. Yang boleh lihat kulat je, yang lain kita kena pakai mikroskop. Okey, kulat yang kat roti tu memang kita nampak, tapi macam mana pun kalau kita guna kata pembesar lagi jelaslah kita nampak. Okey. Jadi antara yang paling besar adalah fungi lah, iaitu yeast lah, kulat. Yeast pula, kulat kulat kita boleh lihat. Okey. Yang lain kita kena pakai mikroskop atau kata pembesar. Okey, saya ingatkan balik. Kalau protozoa tadi dalam air, okey, tempat-tempat berair macam kolam lah lalu sungai, tasik Okey, seterusnya alga. Alga ni ialah hidupan seni yang mempunyai sifat tumbuhan. Apa sifat tumbuhan? Tumbuhan tu maksudnya, sifat tumbuhan ni dia ada hijau. Hijau tu maksudnya apa? Bila dia ada hijau, benda warna hijau, maksudnya dia boleh buat makanan dia sendiri. Jadi alga ni dia boleh buat makanan dia sendiri melalui proses fotosintesis. Fotosintesis, ingat lagi tak? Proses tumbuhan membuat makanan dia sendiri. Nama prosesnya fotosintesis. Okay, jadi bila dia boleh buat makanan sendiri, maksudnya dia warna hijau lah. Sebab tumbuhan yang warna hijau saja boleh buat makanan sendiri. Contohnya adalah phytoplankton. Phytoplankton ni gambar ni kan. Kalau saya asyik bayangkan plankton yang kat cerita SpongeBob tu warna hijau kan. Kan warna hijau dia boleh buat makanan sendiri, sebab tu dia ada kedai makan. Cuma tak lakulah. Itu otak saya fikir je Okay. Phytoplankton. Sebab tu kalau dalam cerita SpongeBob kan dia warna hijau. Dan dia buka kedai makan. Kan. Okay, Spirogyra. Ataupun contoh lain alga tadi adalah Spirogyra. Nampak ni, dia warna hijau. Okay, maksudnya dia boleh membuat makanan sendiri. Ingat tu. Yang tadi kita tengok, ingat balik semula 3 ni, fungi tadi boleh lihat dengan mata kasar ialah kulat. Betul, lain-lain tak boleh lihat. Kalau protozoa hidup dalam air, tempat berair. Kalau alga pula, dia membuat makanan dia sendiri. Dia warna hijau. Okay. Kemudian kita pergi satu lagi. Bakteria. Okay, bakteria. Ni yang keempat adalah bakteria. Bakteria Bacillus. Tengok gambar contoh. Apa tu bakteria ni? Kita tengok dulu. Bakteria wujud dalam pelbagai bentuk, saiz dan warna. Kalau bakteria ni, kelebihan dia, dia banyak color. Macam-macam jenis, macam-macam bentuk, macam-macam warna. Seronoklah tengok warna dia. Jadi bakteria ini boleh terdapat dalam pelbagai persekitaran. Kat mana-mana boleh jumpa bakteria. Kan contoh dalam gigi kita, bakteria lah. Kalau ada gigi rosak tu sebab ada bakteria. Tengok ni, bakteria Bacillus. Contoh dia. Dah macam tai tikus kan. Panjang-panjang, warna hijau. Okay, kemudian kat sini ada Salmonella. Kat sini kalau tengok, kalau besar-besar kan ni rasanya macam ngeri sikit besar tu, warna merah tu. Dan seterusnya dekat sini ada contoh-contoh lagi. Escherichia, apa nama dia? Escherichia coli. Sebutan dia. Ataupun dia punya singkatan E.coli, C-O-L-I. Okay. Dan satu lagi adalah Streptococcus. Streptococcus. Dia bulat-bulat macam tu. Ni bakteria banyak jenis, banyak warna. Okay. Kalau maksudnya kalau nak cerita pasal bakteria, dia adalah banyak jenis, banyak warna, berada dekat pelbagai persekitaran. Ingat. Okay. Virus. Ni yang paling popular sekarang. Okay. Virus adalah lebih halus
daripada mikroorganisma lain. Maksudnya virus ni yang paling halus. Antara 5 tadi tu, virus ni kumpulan paling halus. Virus hanya dapat dilihat di bawah mikroskop elektron sahaja. Mikroskop elektron je boleh nampak dia. Kalau pakai mikroskop biasa tak boleh. Okay. Jadi HIV dan virus influenza adalah contoh virus. Ni contoh HIV, tengok ni. Geli tengok HIV ni, macam ni HIV. Okay. Kemudian ini virus influenza, nampak? Macam corona tu kan berdasarkan lebih kurang influenza juga kan. Okay, sebab tu kalau tengok gambar coronavirus tu kan dia macam tu juga. Okay. Kebanyakan mikroorganisma tidak dapat dilihat oleh mata kasar. Mikroskop ialah alat yang digunakan untuk memerhati mikroorganisma dengan jelas. Ni contoh yeast kan, nampak? Okay, InfoClick ditanya. Bukan ditanya, sebenarnya dia cakap, dia bagi maklumat info kan, dalam apa info. Berapakah saiz mikroorganisma ini? Yeast tu dia kata. Hujung jarum yang garis pusatnya 0.2 mm. Hujung jarum tu, yang hujung jarum tajam tu, yang 0.2 mm hujung pusat dia tu, boleh memuatkan berjuta-juta mikroorganisma ini. Hujung jarum yang kecil tu boleh ada berjuta-juta mikroorganisma ini. Jadi bayangkan betapa kecilnya mikroorganisma ni dan betapa banyaknya dia. Bayangkan tak? Okay. Itulah namanya 5 yang kita dapat belajar. 5 mikroorganisma, 5 kumpulan mikroorganisma. Okay. Saya rasa kita tengok kepada jom uji. Okay. Pergi jom, saya rasa okay, kita masuk je lah jom uji ni. Okay. Jom uji katalog mikrob interaktif. Jadi kalau nak buat katalog ni boleh. Okay, tujuan dia mengenal pasti jenis-jenis mikroorganisma. Awak boleh guna komputer, elektrik ke, talian internet ke, pencetak, gunting, kertas manila dan gam. Okay, langkah-langkah dia dekat sini. Lakukan secara berpasangan, cari kawan, buat berdua. Lepas tu cari gambar-gambar mikroorganisma kat dalam laman web tu. Awak simpan gambar-gambar tu dalam komputer dalam satu folder. Lepas tu awak cetak kan. Bila cetak, lepas tu awak buatlah macam katalog tau kan, macam orang nak jual barang tu kan, dia letak macam buku. Dalam gambar ni ada katalog. Daripada maklumat yang dah dikumpulkan tu, awak tampal ikut suka hati awak nak buat macam mana. Ni contohlah dalam gambar ni. Okay, kemudian pamerkan katalog tersebut untuk dikongsi dengan kumpulan lain. Biasa kalau kat sekolah, kadang-kadang cikgu buat pertandingan ni. Pertandingan membuat katalog. Contoh kan, nampak cantik contoh dekat sini. Okay. Jadi soalan. Apakah jenis mikroorganisma yang kamu kenal pasti? Apakah jenis mikroorganisma yang kamu kenal pasti? Ada berapa jenis tadi? 5 jenis. Okay, iaitu apa tadi? Fungi. Apa lagi? Fungi, protozoa, alga, bakteria, virus. Saya ulang. Fungi, F-U-N-G-I. Lepas tu protozoa, P-R-O-T-O-Z-O-A, protozoa. Kemudian alga, A-L-G-A. Kemudian bakteria, B-A-K-T-E-R-I-A, bakteria. Dan yang kelima adalah virus, V-I-R-U-S, virus. Okay. Bagaimanakah bentuk-bentuk mikroorganisma tersebut? Boleh tengok dekat atas virus tu bentuk dia macam mana, alga tu bentuk dia macam mana kan. So awak boleh tengok pada nota yang kat atas tadilah yang kita bincangkan tadi. InfoClick, info lagi ni. Terdapat perbezaan antara virus dengan mikroorganisma yang lain. Fungi, alga, protozoa dan bakteria lain ialah benda hidup. Manakala virus ni ialah mikroorganisma yang separa hidup dan separa bukan hidup. Virus ni lain sikit, dia separuh hidup, separuh tak hidup. Tetapi boleh membiak dengan cara menguasai sel lain. Maksudnya dia separuh hidup, separuh tak hidup. Sebab itu kalau virus dia berjangkit kat orang, dia dapat sel baru, dia boleh kuasai sel tu dan dia boleh membiak balik semula. Itu yang sebab itulah kita macam sekarang tengah virus COVID kan. Dia dah nak dah dekat badan orang tu, dia mungkin separuh hidup, separuh tak hidup, tapi dalam masa beberapa hari tu dia boleh pergi ke orang lain. Bila dia pergi ke orang lain, dia jumpa sel baru, dia boleh hidup balik. Dia menguasai sel lain. Dia boleh membiak balik semula. Sebab tu bahayanya virus ni. Okay, biasa penyakit-penyakit memang daripada virus ni yang agak berbahaya lah. Okay, jadi saya rasa sampai situ dulu, sampai muka surat 24. InsyaAllah ada masa kita akan sambung lagi dengan satu topik iaitu proses hidup. Apa yang mikroorganisma ni boleh buat? Adakah dia boleh berjogging macam kita? Boleh makan macam kita? Nanti kita akan bincangkan pada kelak akan datang. Sampai sini dulu. Jangan lupa subscribe dan teruskan menonton video-video seterusnya pada akan datang. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.